ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya, pengurusi surau, Tuan Azmi, AJK surau, imam-imam, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita duduk dalam majlis yang dipanggil taman-taman syurga. Nabi SAW beritahu sahabat supaya duduk dalam majlis taman-taman syurga. Itu majlis di mana turunnya malaikat, keberkatan, turunnya bayu. Apa dia bayu? Merupakan sakinah. Sakinah ini merupakan bayu yang turun ke atas mereka yang duduk dalam majlis-majlis yang membesarkan Allah SWT dalam keadaan musibah, yang penuh dengan musibah, penyakit, tak habis lagi penyakit Allah turunkan, lagi musibah, banjir, kebakaran, dan banyak lagi musibah-musibah yang Allah SWT turun. Sebenarnya ini merupakan teguran, teguran Allah SWT untuk menunjukkan bahawa jangan kita terlalu risau. Bukan terlalu risau, jangan kita terlalu leka dengan kehidupan kita yang penuh dengan hiburan, penuh dengan leka, kemewahan. Maka Allah SWT turunkan musibah ini sebagai peringatan buat diri kita, agar kita sentiasa beringat bahawa kampung kita, tempat kita yang asal adalah di akhirat. Cuma kehidupan di dunia ini merupakan batu sempadan untuk kita menuju ke akhirat, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah Allah SWT, beri kesihatan dan rahmat kepada kita, amin, insyaAllah. Jadi insyaAllah hari ini saya akan tajuk hibah itu selesai, tajuk wasiat hari itu pun selesai. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan fahamlah. Kalau tak faham tak apa, boleh tanya juga. Akhir saya punya ceramah nanti saya buka soalan lah. Tak kira apa jenis soalan lah. Sebenarnya urusan harta pusaka ni memang hari-hari sentiasa ada berkenaan dengan masalah urus pusaka ni. Saya akan berikan beberapa yang baru-baru ni saya dapat juga urus harta pusaka, masalah-masalah yang berlaku, 1001 macam masalah yang berlaku terhadap harta pusaka. Dan hari ini alhamdulillah saya akan terangkan apa itu harta pusaka. Kebanyakan kita ni tahu harta pusaka apabila berlaku kematian, tetapi kebanyakan kita ni tidak tahu bahawa bukan semua kematian itu, bukan semua harta yang ada pada arwah itu semua harta pusaka. Tidak. Ada yang bukan harta pusaka dan ada yang harta pusaka. Benda ni lah kita kena tahu. Sebab kita takut bahawa arwah ni itu merupakan harta pusaka, tetapi kita tidak bahagikan kepada waris-warisnya. Bila kita sebut harta pusaka ni, mula-mula pemilik dia hidup, dia merupakan seorang aja, kan? Milik haji seorang. Tapi bila kematian, dia bukan lagi milik yang asal, maka milik yang baru merupakan ramai. Dia ada 20 golongan, 25 golongan faraid. InsyaAllah nanti kita akan masuk 25 golongan faraid yang perlu kita tahu. Kalau kita tak tahu, biarlah kita salah bagi, kita rasa itu waris kita, sebenarnya bukan waris kita, maka kita telah bagi salah bagi. Patutnya benda itu tidak berhak ke atas mereka yang tidak berhak ke atas harta pusaka, tetapi kita ni tak belajar, kita bagi juga. Sayanglah. Lagi pula kalau harta tu harta pusaka dan kita bagi kepada orang yang salah, lagi pula kita bergulumang dengan dosa yang bukan milik kita. Itu sebab itu Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. InsyaAllah. Jadi harta pusaka ni,
apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua harta menjadi harta pusaka. Bukan semua harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris. Ahli waris ni saya ada terang serba sedikit lagi itulah. Siapa ahli waris ni? Saya sebut tadi 25 golongan faraid. Dan ada golongan dipanggil golongan utama. Apa golongan utama dia? Dia ada 6 orang. Golongan utama yang tak dapat tidak, mereka ni tidak ada hijab. Siapa? Mak ayah, lagi suami ataupun isteri, dan yang kelima anak perempuan, yang keenam anak lelaki. Mereka ini tidak ada penghijab. Mereka ini dia tidak ada sesiapa boleh mendegah mereka daripada mengambil harta pusaka. Tak dapat, mereka pasti dan pasti akan dapat. Yang cuma yang tak dapat siapa? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Siapa? Adik-beradik, bapa saudara, saudara adik-beradik perempuan, saudara perempuan seibu sebapa, saudara lelaki ibu, saudara lelaki belah bapa. Kadang-kadang ada cucu di sebelah anak lelaki. Golongan-golongan ini merupakan optional lah. Mereka ni pilihan. Kadang-kadang mereka ni tak dapat. Sebab itu kalau kita tak tahu hak kita dalam harta pusaka ni, kita dikhawatiri kita juga mengambil hak harta yang batil. Begitu juga adik-beradik kita. Adik-beradik kita meninggal dan dia ada isteri dan anak-anak, maka adik-beradik tidak ada satu sen pun berhak ke atas harta pusaka tu. Kalau kita ambil, maka kita makan duit yang haram. Banyak kes yang berlaku. Saya buka satu kes. Saya rasa saya pernah cerita dululah, tak apa saya ulang balik. Satu orang imam ataupun bilal, tak saya imam ataupun bilal pada suatu tempat, pada satu tempat. Saya tak nak saya tak nak beritahu tempat di manalah, di sebuah surau. Sedang dia memandikan jenazah. Kemudian dia tertinggal, dia tengok jenazah ni, dia orang tak cabutkan ada satu cincin belah rotan. Kalau saya dah ada cerita, saya ulang sekali, peringatan pada diri kita. Saya bukan nak mengaibkan sesiapa. Walaupun seorang imam, walaupun bilal, kita ni manusia. Walaupun seorang ustaz sekalipun, bidang saya faham lah harta pusaka, saya expert tentang harta pusaka, tetapi bidang lain tu saya ada kelemahan. So kita jangan anggap apa ni imam pun buat salah. Pasti dan pasti kita semua ada melakukan kesilapan. Terima kesilapan tu. Jadi tengah dia mandikan jenazah tu, maka ada seorang waris sulung dan yang lain menolong memandikan jenazah. Tiba-tiba mereka dapat ini, mereka waris ni terlupa nak buang, nak cabut cincin belah rotan dekat jari arwah. Dan apa berlaku? Si imam yang memandikan tadi pun beritahu pada arwah abang seorang, Abang Long. Dia beritahu, kata, Abang Long, ni cincinnya ada cincin ayah punya ni, cincin ayah korang ni. Jadi macam mana nak buat dengan cincin ni? Kemudian anak sulung ni beritahu apa? Tak apalah imam ambil je. Imam ambil je cincin tu, tak apa. Halal lah, dia kata. Boleh ke buat macam tu? Kedua-dua mereka telah makan duit yang haram. Walaupun imam tu sendiri, walaupun bilal tu sendiri, walaupun waris itu adalah warisi arwah, mereka ini tidak berhak ke atas cincin itu. Kerana cincin itu merupakan harta pusaka. Bila sebut harta pusaka, kita tidak boleh simply senang-senang kita nak bagi dekat orang. Tak boleh. Walaupun duit seposen, walaupun arwah ada bela seekor ayam, walaupun dia ada bela seekor kucing, maka itu semua adalah harta pusaka. Benda-benda macam inilah kita nampak simple, tetapi benda-benda inilah akan menyebabkan kita masuk neraka Allah SWT. Sebab itu perkara yang sekecil, daripada perkara yang sekecil-kecil sehingga ke besar, kita perlu lakukan perbincangan sebelum kita agih-agihkan harta pusaka. Dan kita kenal pasti harta pusaka, supaya harta pusaka ni benar-benar dimanfaatkan kepada waris-waris yang berhak. Ini kita pun tak faham jenis harta pusaka, kita balon ni semua. Yang harta pusaka tak jadi harta pusaka, yang bukan harta pusaka jadi harta pusaka. Yang bukan harta pusaka ni kita bagi secara harta pusaka pun
boleh dimaafkan jugalah. Yang jadi bahaya, harta pusaka kita ni kita tak bahagi kepada mereka yang berhak. Ni bahaya. Ini satu kes, satu kisah. Banyak lagi kisah saya akan ceritakan. Seorang imam tadi jadikan panduan. Kita jangan salahkan sesiapa. Kita salahkan diri kita. Kita pun tak pandai. Kita pun tak tahu. Ini pelajaran buat diri kita. Okey. Jadi, oleh itu sebelum pembahagian harta pusaka si mati dilakukan, ahli waris haruslah mengenal pasti bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati yang menepati syariat Islam. Tuan-tuan puan-puan dengar, ada beberapa syarat. Harta pusaka itu memang betul harta pusaka. Dia harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat, iaitu sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan, seperti tanah dan rumah. Itu memang benda nampaklah, memang harta pusaka. Orang tanya saya, Ustaz, kalau rumah tu mempunyai hutang, adakah dia harta pusaka? Macam mana tuan? Harta pusaka ke? Macam mana? Kalau rumah tu dia ada hutang, kalau biasanya rumah ni, kalau tak tahulah rumah dulu, kita kena check lah. Rumah sekarang ni dia ada insurans yang cover. Dia panggil MRTA ataupun MRTT. Kalau boleh, ambil lah yang Islami. Sebab apa? Dalam harta pusaka ni, harta yang halal sahaja yang boleh dibahagi-bagikan. Sekejap lagi kita sampai. Kan? Kalau rumah tu, dia tanya saya, satu jemaah tanya saya kata, rumah yang ada hutang, pastikan bila dia meninggal, dia ada insurans yang cover untuk MRTA. Maksudnya bila meninggal saja suami, rumah itu tidak perlu dibayar. Di cover semua. Maka itu menjadi harta pusaka. Ada persoalan yang lain, dia tanya saya, Ustaz, kalau memang tak ada MRTA, memang tak ada MRTT, insurans yang cover, bagaimana dengan rumah tu? Saya kata, rumah itu perlu diselesaikan dulu sebelum dia dibahagikan secara harta pusaka. Kalau dia memang tak ada insurans yang cover, dia ada jumlah, ada lebih kurang 50,000 lagi. Dia dah bayar berapa tahun, cek dekat bank, kata ada 50,000 dulu. Jadi rumah itu tidak menjadi harta pusaka selagi kita tidak membuat pembayaran habis. Dia kena bayar dulu. Sama ada waris berbincang, macam mana ni abang, kita nak bayar atau tidak ni? Kalau tak bayar, habislah rumah kita. Itu juga merupakan hutang waris. Bukan hutang waris, hutang arwah. 50,000 tu merupakan hutang arwah. Jadi selalunya waris-waris ni dia akan berbincang, macam mana ni, saya rasa kita bayarlah, lepas itu kita bagi-bagikan sama rata. Maksudnya boleh jadi harta pusaka setelah dia buat pembayaran. Sebab itu merupakan hutang arwah. Nanti satu bab lain nanti mungkin akan datang, nanti saya akan ceritakan perkara yang wajib yang kita perlu lakukan kepada arwah ayah kita dulu. Kita perlu tahu apa perkara yang wajib kita kena lakukan selepas kematian. Itu lagi detail, lagi banyak, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, banyak hutang yang kita perlu selesai. Banyak hutang. Kita tahu hutang dengan manusia je, hutang dengan Allah lebih-lebih lagi. Itu lain, bab lain akan datang insya-Allah. Okey. Sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah, itu kita nampaklah value kan. Walaupun nilainya kecil sekalipun, seperti sebatang pen arwah. Masa dia hidup, dia selalu dia rajin tulis buku ke, ataupun tulis syair ke apa kan, dia ada guna untuk tulis surat. Pen yang dia gunakan itu pun harta pusaka. Walaupun nilai berapa sangat kan, RM1 saja, tetapi jangan kita ambil dan kita pakai, maka anak-anak yang ambil tu dia terlibat dalam dosa yang makan duit haram. Sebelum pembahagian dilakukan, kalau pembahagian sebab itu bila pembahagian dilakukan, kita kena cerita macam mana pen-pen barang-barang kecil ni, macam ni kita nak buat. Semua duduklah macam ni. Abang Long kata macam inilah barang-barang kecil ni, macam kain-kain, pen-pen, barang-barang kecil ni siapa jumpa ambil lah, kira halal. Ipar-ipar nak ambil baju-baju, kain-kain pelikat ni, tak ada masalah, boleh je. Jadi kalau semua kata semua setuju, okey setuju, baru boleh kita ambil pen tu, baru boleh kita ambil ayam tu, baru kita boleh ambil kucing. Ada satu lagi kes saya cerita pada tuan-tuan. Pada masa saya buat kuliah subuh di Masjid Az-Zubair, kalau tuan-tuan tahu di Ceras lah, ada satu Masjid Az-Zubair.
Masa tu kuliah subuh, satu orang dia bangun, dia tanya, "Ustaz, saya nak tanya." Masa tu saya dah buka soalan lah, last. "Ustaz, kami adik-beradik, dia adik-beradik kepada isteri dia. Yang meninggal isteri punya arwah, isteri punya bapak dia. Bapak dia meninggal. Kata, Ustaz begini, kami adik-beradik, si isteri saya lah, adik-beradik ni, pada masa meninggalnya tu, kain-kain semua harta-harta arwah diorang bagi dekat masjid. Bagi dekat masjid. Diorang kata buatlah masjid, infak dekat masjid lah, Quran apa semua." Saya kata baguslah macam itu. Tetapi masalahnya mereka tidak buat pembahagian seperti yang Ustaz cakap tadi. Faham tak? Benda ni ramai orang Islam tak buat. Tuan-tuan boleh ke? Saya tanya tuan-tuan. Kebetulan katakanlah seorang guru tajwid Al-Quran. Saya tak ada, bukan saya blame mana-mana, ini pengajaran buat diri kita. Bila kematian dia banyak baca Quran. Ada katakanlah ada 20 naskah Al-Quran, 20 naskah Al-Quran. Bila kematian dia, isteri arwah dia beritahu pada abang yang sulung, Abang Long, abang bawa 20-30 naskah Al-Quran pergi dekat masjid. Abang pergi dekat masjid, beritahu imam tu kita wakaf, kita nak buat wakaf. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kenapa tak boleh? Betul, jawapan yang tepat sekali, tuan-tuan. Dengan imam yang terima, dengan isteri, dengan abang long, semua makan duit haram. Nampak baik tak benda tu? Wakaf Al-Quran, sekurang-kurangnya roh arwah di situ sejuk. Bukan lagi sejuk, bertambah panas. Tapi bukan silap dia. Silap siapa? Silap waris. Nampak baik tak? Wah, kita sedekah banyak, tuan-tuan. Banyak kisah dapat. Itulah sebab bila saya ceramah, ada satu, bukan masjid yang sama, bila saya ceramah satu surau tu, sebab itulah Ustaz, saya beritahu pengurusi, bukan saya tegur apa, saya tegur cara baik. Pengurusi, imam, AJK, pastikan siapa nak infak kena beritahu dia barang tu barang apa. Bukan semestinya Al-Quran saja, sejadah ke, kain-kain ke, kan, kain pelikat nak buat, okey, nak infak, kita kena tanya dia, ini barang daripada mana? Sepatutnya. Tapi kita ni, imam-imam ke, pengurusi ke, saya sebut tempat saya lah, tempat sini alhamdulillah bagus, tempat sini dah faham, dah belajar, sepatutnya tanya dia, benda ni siapa punya? Kalau dia berkata, ini arwah ayah saya Ustaz, imam, arwah ayah saya punya ni, dia memang pada masa sebelum tu dia tinggalkan banyak Al-Quran, jadi kami ni nak bagilah. Tanya dia balik, adakah korang adik-beradik telah bersetuju dengan pembahagian Al-Quran ini untuk infak surau ni? Tanya dia. Kalau dia kata, kami tak berbincang lagi, saya dengan mak saya, suruh dia pulang balik. Keras sikit, tuan-tuan. Selagi dia belum buat pembahagian adik-beradik, selagi tu barang-barang itu haram dia pakai. Walaupun nampak cantik, betul tak? Pergi ke masjid, pergi ke surau, bagus, infak. Sebenarnya infak itu tidak dibenarkan. Siapa punya milik Al-Quran tu? Adakah isteri punya? Adakah anak sulung punya? Mereka ni ada sebahagian. Kalau dia ada anak 10 orang, 9 orang lagi ada hak ke atas Al-Quran tu. Kalau kita menginfakkan pada masjid, bagus. Tetapi bagaimana hak milik mereka tu? Mereka setuju ke tak? Mungkin angah, alang, anak dia yang bongsu kata, aku naklah satu Al-Quran tu. So, pernah kita beritahu dia orang? Itu milik dia orang. Kalau mereka tidak membenarkan, maka berdosa kita hantar infak tu dekat masjid kan, dekat surau. Inilah yang berlaku pada diri kita. Kita tak belajar. Tak boleh tuan, tak boleh. Sebab itu Al-Quran tu waris-waris punya. Kita kena beritahu mereka.
Saya nak bawa satu cerita, sama ada saya dah cerita pada tuan atau tidak. Ibrahim Adham, saya pernah cerita. Ibrahim Adham ni dia dulu bukan masuk Islam, dia dapat Islam. Dia betul-betul beramal sehingga kan penduduk langit pun tahu, malaikat-malaikat langit pun tahu dia punya amal ibadat hebat. Suatu ketika dia tengah berdoa di depan masjid Nabi. Dalam masjid Nabi tu dia berdoa. Tengah dia berdoa tu, dia dengar dua suara malaikat. Malaikat yang pertama kata, "Oh, itu Ibrahim Adham tu, itu orang kuat ibadat tu. Hebat dia ni. Orang ulama besar ni, dia ni kuat ibadat ni." Kemudian malaikat kedua menyampuk, "Oh tidak, dulu dia memang hebat. Doa semua dimakbulkan Allah SWT. Amalan dia hebat dulu, tetapi tidak sekarang, kerana dia telah memakan harta yang haram, yang bukan milik dia." Ibrahim Adham dengar aja dia terkejut. Tuan, dia terkejut, dia hampir pingsan dia. Sebab apa? Dia telah memakan buah tamar dari seorang peniaga. Tuan, apa Ibrahim Adham buat? Dia telah pergi balik tempat yang dia beli. Dia teringat sebelum dia pergi Mekah tu, dia ada beli satu kampit buah tamar. Dia pergi balik, dia dengar malaikat cakap, punyalah takut. Kita hari ni ada takut? Tak ada. Sebab itu kita kalau pergi pasar raya, tuan-tuan, kita janganlah nak makan-makan, nak test makan, tuan-tuan. Itu hak kita ke? Bukan. Janganlah kita nak main cuit, kita makan. Walaupun orang tu tak membenarkan kita buat begitu, kita ambil makan. Kita makan benda yang haram, tuan-tuan. Inilah yang berlaku dekat Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni, dia telah pergi balik dekat tempat pasar tu. Dia tengok tak ada orang tua yang jual tamar tu. Yang ada adalah siapa? Ada seorang pemuda. Lalu Ibrahim Adham ni, dia telah tanya orang tua tu. Dia tanya budak muda tu, "Wahai pemuda, dulu tak salah saya ada seorang tua yang meniaga tamar." Kata, "Oh, itu ayah saya. Ayah saya dah meninggal dah, setahun lepas dah meninggal." Allah, Ibrahim dia cakap, "Wahai pemuda, dulu saya ada beli sekampit buah tamar tu pada ayah kau. Tetapi ada sebiji buah tamar tu telah jatuh." Tuan-tuan faham tak? Bila pemilik tu, kadang-kadang dia timbang-timbang, dia kaut-kaut daripada tu kan, ada satu buah tamar tu tak masuk dalam tu, dia sebiji telah jatuh. Ibrahim Adham ambil buah tu, dah makan. Itu milik siapa? Bukan milik dia, sebab dia tak masuk dalam muncang tu. Faham tak? Itu milik peniaga punya. Ini pun dikira Allah SWT, tuan-tuan. Jadi saya minta kamu menghalalkan, sebab aku telah makan sebiji buah tamar yang bukan milik aku, kata Ibrahim Adham. Apa jawab pemuda tu? "Wahai Ibrahim Adham, wahai tuan, saya tak ada masalah nak menghalalkan buah tamar itu." Ibrahim Adham kata lega. "Tetapi bagaimana ada 10 adik-beradik saya yang berhak ke atas apa tu, harta arwah tu. Mereka ini juga mewarisi harta arwah itu, termasuklah buah tamar ni, tuan-tuan." Jadi apa Ibrahim Adham buat? Dia ada suruh pemuda ni ke nanti beritahulah adik-beradik? Tak, tuan-tuan. Ibrahim Adham telah pergi ke 10 tempat, tuan-tuan, untuk membenarkan, menghalalkan apa yang dimakan oleh Ibrahim Adham. Dia pergi 10 daerah. Bukan macam sini dekat rumah jiran kita, sebelah rumah je. Dia berapa kilometer jauh? Ada 30-40 kilometer dia pergi, tuan-tuan. Sehinggalah selesai semua membenarkan, tuan-tuan. Kali kedua dia telah pergi solat Masjid Nabi, dan dia dengar malaikat kata, tengok, malaikat pertama kata yang mula-mula beritahu nak tengok dia makan duit haram ni Ibrahim Adham ni.
Dia makan buah tamar. Kemudian malaikat yang kedua tanya, oh tidak lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa dia disebabkan dia telah berjumpa dengan waris-waris itu, tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak nak buat macam tu ke? Benda ni nampak simple, tetapi benda inilah yang akan menyebabkan kita gagal untuk masuk syurga, tuan-tuan, disebabkan kita makan benda yang haram. Itu belum saya masuk lagi kalau dekat office kita bawa pen bawa balik rumah. Ada? Betul? Ada kan? Mengaku angkat tangan. Seorang tak nak mengaku kan. Kita semualah. Saya dulu pun kerja pun, saya pun terlibat juga dengan benda ni. Kita istighfar, kita taubat. Kita bawa apa? Kita bawa kertas, kita photostat dekat office. Boleh ke? Boleh ke, tuan? Mana boleh? Kita gunakan personal untuk buat urusan kita di office kita. Boleh ke tak? Tak boleh. Kita ambil, bukan kita ambil barang tu. Macam tadi pen memang nampak, tetapi kita ambil masa office tu. Kegunaan produk office tu kita ambil. Ini juga berdosa, tuan-tuan. Ini juga dikira mengambil duit yang haram, memakan duit yang haram. Sama juga kita pergi solat. Nampak cantik solat duha kan? Bagus kan orang Islam buat sekarang. Solat duha menjamin rezeki. Memang alhamdulillah. Tetapi kita ambil masa untuk solat, pernah tak kita ganti balik? Pernah tak, tuan? Kita ganti balik? Adakah company beritahu dalam polisi tu, kalau kita kerja kan kita ada polisi, adakah satu clause yang kata dibenarkan solat duha selama 20 minit? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada, tuan. Dia tak ada tulis pun. So boleh ke kita solat duha? Boleh ke? Tak boleh. Kalau nak buat, orang tanya saya, Ustaz, kalau saya nak buat, Ustaz, apa masalahnya? Boleh buat, tak ada masalah. Tetapi kau kena ganti balik, ya. Kalau kau balik pukul 5, kau ganti balik 5.30 kau balik. Itu cara dalam Islam. Itu belum saya sentuh bab Facebook lagi, bab WhatsApp lagi, bab Twitter lagi. Tengok masa kerja boleh kan? Kalau dengan izin tak ada masalah, tuan. Dengan izin tak ada masalah. Kalau company tu kata, tuan, saya nak relax sekejap lah, saya nak tengok Facebook saya, tak ada masalah. Ataupun kita minta izin company, boleh tak saya solat dulu, tapi company biasanya dia bagi, tetapi tanya dia, saya akan ganti kemudian. Okay, ganti juga, tuan. Dia bukan bagi free benda tu, kecuali kalau kita ambil masa lunch kita, tu lain cerita lah. Tapi pernah tak kita buat? Okey, saya lunch pukul, katakanlah pukul 12, ataupun saya lunch pukul 12.30, saya masuk 1.30. Boleh tak kita masuk pukul 12.30? Boleh? Tak ada orang buat lagi, saya rasa. Tapi sepatutnya itulah. Sebab benda-benda ini yang akan melibatkan diri kita. Orang tanya saya, alah Ustaz, itu pun nak berkira? Saya tak berkira, tapi Allah berkira. Benda ni apa Ustaz? Alah, remeh-temeh. Tak, tuan-tuan. Benda ni yang menyebabkan kita sangkut. Saya nak bawa satu cerita, takut tak sempat lain kali lah. Ada satu cerita lagi berkenaan dengan satu orang, apa tu, pemungut kayu api. Kejap lagi saya cerita, saya habiskan sini dulu. Ni pun banyak lagi belum habis ni. Tak apa, kalau sempat gini saya habiskan. Tidak kita sambung lagi harta pusaka ni. Okey. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan, seperti ilmu. Ilmu bukan harta pusaka. Ilmu ni dia belajar. Ilmu ni kalau kita belajar dan natijah dia, bila kita ajar dekat orang lain, dia akan menjadi pendinding kita di dalam kubur. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, idza mata banu adam, ataupun hadis yang sama, idza matal insan nun qata'a amalu illa min thalatha, sadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bih au walidin salihin yad'ulah. Apabila matinya anak Adam itu, maka terputus segala amal ibadat kecuali 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu tadi, walaupun ilmu tadi bukan harta pusaka, tetapi ilmu ini bermanfaat bila kita tidak ada lagi. Yang ketiga, anak yang soleh. Bukan anak yang
yang banyak buat maksiat? Tidak. Dalam hadis ni beritahu anak yang soleh. Begitu juga sedekah. Dia tak sebut sedekah aja, dia sebut sedekah jariah. Apa maksud jariah? Yang mengalir, yang berpanjangan. Kita pergi bantu madrasah-madrasah, suruh buat satu masjid, surau tuan-tuan. Tuan-tuan infak aircon ni tuan-tuan. Selagi aircon ni berfungsi dengan baik, selagi itu walaupun tuan dikubur, maka aircon ini akan menjadi manfaat di dalam kubur. Inilah sedekah jariah. Sedekah kita bagi orang buta ataupun kita bagi orang-orang yang susah pun dapat juga. Tetapi sedekah itu apabila orang buta itu dah meninggal, habis dah. Tetapi sedekah jariah dia akan berterusan. Infak, infak kowe ke, infak apa-apa jenama lah untuk minum. Selagi benda tu berada di situ, selagi ada orang yang minum, selagi itulah bermanfaat walaupun kita dah meninggal. Inilah sedekah yang paling baik. Ini bila orang lalu je, bila tabung masjid lalu je, kita pun buat tidur. Alah, malas duit tak ada, tulan tinggal RM10 nak makan kan, macam mana? Itu kita, saya lah. Patutnya tak, kita pergi aja. Urusan nak makan tu Allah SWT akan tunaikan. Tapi janganlah tak ada langsung kan. Mungkin kita niat, nanti kita akan bagi. Ini sedekah jariah, bermanfaat. Okey. Walaupun handphone pun milik arwah. Baru-baru ni di Bangi ada satu kes yang saya uruskan. Arwah ada 3 biji handphone, ada tablet 1, ada laptop 1. Saya tanya dia, nak buat apa dengan handphone ni? Saya kata, handphone ini boleh dibagikan kepada siapa yang nak. Kebetulan mak dia ada, mak arwah ada situ. Kata, makcik nak handphone ni ke? Ustaz, saya nak handphone tu 1. Mula-mula anak-anak dia bukan berkeras lah, macam tak mau bagi. Sebab dekat situ, dekat tu ada memori dia orang, dekat handphone tu. Semasa arwah, ada gambar arwah. Saya kata, tak apa, bagilah mak, bagilah nenek. Dan gambar-gambar tu transfer lah nanti. Mula-mula dia menangis, kata tak boleh ustaz, ini kata tak apa, korang berbincang sama-sama. Kalau mak nak, kalau nenek nak, bagi. So last sekali dia orang bagi. Tetapi memori tu, gambar-gambar dalam tu dia transferkan pada handphone satu lagi, dan mereka ambil laptop, ambil kepada anak-anak dan sebagainya. Dan benda macam ni pun kita kena faham. Kalau seorang tak setuju, maka harta pusaka itu tidak boleh dibahagi-bahagikan. Faham berkenaan dengan tadi naskah Al-Quran tadi tuan-tuan, macam mana kita nak membenarkan benda tu berlaku? Macam mana? Tadi saya cakap tak boleh kan walaupun Al-Quran. Macam ni kita nak membenarkan? Kita kena tanya dia, kata engkau balik dulu, engkau jumpa waris-waris engkau berbincang. Kalau mereka setuju untuk bahagikan Al-Quran ni kepada masjid ini, maka barulah kau jumpa aku. Tetapi pernah tak di Malaysia ni, bukan tempat ni lah, tempat lain, pernahkah mereka buat? Pernahkah mereka tanya Al-Quran ni daripada mana? Pernah tak tanya? Orang nak bagi, ustaz orang nak bagi, apa nak tanya-tanya? Kan? Sepatutnya kita kena tanya. Orang tanya, apalah imam ni, apalah pengurusi ni, banyak cekadak betul, aku nak bagi Al-Quran pun nak tanya. Tak tanya tuan. Kita tanya dia, adik mari sini, bisik dekat dia, adik tahu tak, cuma cik nak tanya sikit je. Adik nak bagi pada kita orang ni memanglah bagus, tapi cuma cik nak tanya satu soalan je. Adik pernah buat perbincangan tak? Adik ada waris-waris, adik faham tak waris-waris adik siapa? Waris adik, anak-anak arwah ke? Bukan. Memang waris tu ada anak arwah pun ada, adik beradik-adik. Tetapi mak ayah ada orang yang mak ayah atuk nenek pun waris juga. Kena jumpa dia orang berbincang. Kalau dia orang membenarkan untuk bagi, semua setuju, adik pernah dengar ataupun beritahu isteri tu, puan pernah buat begini tak sebelum puan nak bagikan kepada surau ini? Kalau dia kata, saya tak bincang pun ustaz, saya dengan anak sulung aja, dengan datuk nenek dia orang kami tak buat. Cakap baik-baik dengan dia, puan bukan kami tak nak terima, tetapi cara tak betul.
puan tidak boleh bahagi selagi tidak mendapat keizinan daripada waris-waris. Pulangkan balik. Kita cakap baik-baik. Kalau cakap keras kan dia viral dalam Facebook kan nanti. Imam Tuan Azmi menolak sumbangan. Habis. Abang Mi Tapi bukan di sinilah. Sini semua power punya, semua faham-faham punya. Facebook. Imam menolak pemberian daripada 30 naskah Al-Quran yang baru. Pula nanti. Sebab orang tak faham. Sekarang ni macam-macam. Sikit nak viral. Kadang kamu bukan tahu apa sebab pun main viral lah. Ini kelemahan tuan-tuan. Keburukan viral tuan-tuan. Bagus ada bagusnya. Tetapi impact keburukan tu lebih banyak daripada bagus. Kena hati-hati. Itu kita beritahu dia. Balik dulu buat pembahagian, barulah bagikan masjid ni, naskah Al-Quran. Sama juga nak buat wakaf tuan-tuan. Banyak kadang-kadang saya jumpa, ustaz, ini arwah punya duit ada 50,000. Boleh tak saya infakkan pada ustaz untuk buat madrasah, untuk buat masjid ni? Saya tengok masjid ni nak buat renovation. Saya kata, puan, siapa yang bersetuju dengan wakaf ini? Adakah sebelum meninggal arwah ada pesan dalam wasiat? Kalau ada pesan dalam wasiat tu, itu sah. Dalam wasiat tu, sebab wasiat untuk wakaf sah. Saya ada cerita gitu kan. Tetapi wasiat kepada adik-beradik, kepada waris tidak sah. La wasiata li waris. Tidak ada wasiat pada waris. Wasiat ini pada anak angkat, pada anak tiri, pada anak selain daripada waris. Dan untuk buat wakaf pun sah pemberian tu. Saya dah ajar gitu kan. Sedikit. So kalau dia ada buat wakaf, beritahu dia, tak ada pula. Ini kami-kami aja yang ni. Kata melalui perbincangan ke ataupun puan aja yang tak? Tak, ini duit saya pusaka arwah ni. Tapi kalau adik-beradik semua setuju tak nak buat wakaf ni? Kata adik-beradik tak tahu. Ini saya aja yang buat. Puan tahu tak, duit 50,000 itu adalah pusaka dan puan bukan simply untuk mewakafkan. Tak boleh. Puan kena beritahu waris-waris, kalau mereka membenarkan untuk 50,000 ni wakaf kepada masjid kami terima. Sepatutnya begitu tuan. Sekarang ni banyak wakaf, betul tak? Dekat Facebook lah, dekat online ke, semua buat wakaf. Tapi alhamdulillah lah, baguslah. Tetapi kena pastikan wakaf itu betul-betul daripada harta kita sendiri. Sepatutnya kita kena tanya juga. Tetapi pernah tak orang yang buat wakaf ni dia akan tanya? Tak pernah kan? Saya rasa tak pernah lagi. Sepatutnya dia kena tanya, harta ni daripada mana? Sepatutnya. Orang tanya saya, macam tu leceh lah ustaz. Orang nak wakaf kita ambil ya. Memanglah. Tetapi kalau wakaf itu daripada harta pusaka arwah, maka dia tidak menjadi sah. Tidak betul. Dia akan menjadi berdosa nanti. Sebab itu banyak benda yang kita kena tahu. Kalau wakaf tu daripada aku sendiri, harta pusaka memang telah dibagikan ustaz. Kami dah dapat dah. Saya arwah tu memang dah bagi saya 50,000. Dah betul-betul kami dah buat ni. Memang harta tu saya dapat lah 50,000. Yang lain arwah, adik-beradik lain semua dah dapat lah 50,000. Cuma 50,000 ni memang harta saya nak buat wakaf on behalf pada arwah. Boleh ke tak? Boleh. Sebab harta itu bukan lagi harta pusaka. Bila kita terima, orang cakap kan, rumah pusaka ni, bila dia telah bagi, dah tukar milik kepada arwah, dia bukan lagi pusaka. Kena faham. Ramai orang cakap, oh ni dulu harta pusaka. Bukan. Bila dah bertukar milik pada waris, dia bukan lagi harta pusaka. Faham dia telah menjadi pemilik yang baru. Bila nak tunggu rumah tu jadi pusaka, suruh pemilik tu meninggal dulu, baru jadi pusaka balik. Itu cara dia. Ini kita pakat wakaf aja. Alhamdulillah bagus, wakaf bagus. Tapi kita kena faham apa itu wakaf. Nak wakaf biasa ni tak apalah. Wakaf untuk RM10 buat Al-Quran, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Kita bagi duit kita sendiri, betul tak? Tetapi wakaf yang besar-besar ni, kita tahu, ustaz, saya ada tanah, ada 1 ekar dekat seberang jalan tu. Tanya dia betul-betul, siapa geran pemilik tu, siapa punya? Adakah kau punya sendiri?
Dia kata, bukan Ustaz, yang itu arwah ayah saya punya, belum tukar nama lagi. Kalau belum tukar nama, engkau pergi tukar nama dulu, baru engkau wakaf dekat sini. Selagi ada nama arwah, selagi itu engkau tidak boleh buat wakaf kepada sesiapa pun. Begitu cara dia. Bukan kita main tiba je, tanah milik sesiapa kita pun tak tahu buat. Natijahnya besok bila dah siap, owner tu sendiri nak ambil tuntut, dah siap semua madrasah, dia nak ambil balik. Boleh ke tak? Boleh. Itu tanah tu dia punya. Kena betul-betul. Nak buat sekolah ke apa ke, pastikan betul-betul. Boleh Ada soalan? Ya. Tadi Ustaz cakap 50,000 tu kalau dia dah dapat kalau ada wasiat daripada si mati, dia terima wakaf dia. Betul. Tapi kalau harta dia hanya 50,000, boleh ke dia buat wasiat secara keseluruhan? Sedangkan yang saya tahu, kita berwasiat 1/3. Betul. Okey. Soalan tuan ni bagus. Kita kena faham juga, kalau harta dia 50,000, dia nak buat wakaf, sedangkan wasiat 1/3. Betul soalan tu? Tak boleh. Kecuali katakanlah harta tu dah lebih lah, sebenarnya harta tu dah banyak. Kalau macam tadi, kalau betul 50,000 tu dia ada harta-harta yang lain, tu lain cerita lah. Mungkin dia ada 200,000 kan, 200,000 dia ada, cuma dia tolak. Diorang ni faham lah pembahagian tu. 200,000, okey, kata arwah 50,000 tu ni kita bahagi balik 1/3 daripada harta tu. Kita boleh kira, senang je. Ambil RM200,000, darab dengan 1/3. Amount tu saja yang boleh dibuat wakaf ataupun buat wasiat. 1/3 saja tuan. Sebab itu wasiat ni dia terhad. Sebab itu kalau orang tanya saya, Ustaz, saya nak wasiat kepada anak angkat. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kau kena ingat, saya tanya dia, kau nak wasiat apa pada anak angkat? Saya nak wasiatkan sebiji rumah saya ni. Saya cakap pada dia, sebiji rumah tu tak cukup 1/3. Bukan tak cukup, dia kurang lagi nanti. Dapat separuh, pintu je. Macam tuan ni cakap memang betul. Sebab itu kita kena faham betul-betul. Kalau dia wakaf ni memang betul, dia dah tolak dulu. Dia ada harta lebih daripada tu, cuma infakkan sedikit, 1/3 tu mungkin 50,000 daripada harta yang besar. Boleh dibenarkan. Tetapi kalau harta tu ngam-ngam 50,000 ataupun 100,000 aja, boleh tak buat infak untuk 50,000? Tak boleh. Sebab wasiat adalah 1/3. Kita dah belajar itu kan? 1/3 saja. Betul, saya setuju dengan tuan cakap. Kena tengok juga. Nak infakkan tu kena faham betul-betul. Sebab itu saya cakap kena detail, bukan main infak macam itu je. Macam tuan ni dah faham, bagus. Maksudnya 1/3 saja. Maksudnya tuan kata tanya isteri, faham tak apa itu? Berapa harta arwah? Tapi kalau dia kata tapi kalau dia beritahu memang wakaf ada harta-harta yang lain, itu kita kata setujulah, mungkin betul lah. Tapi kalau kita nampak, kita tak boleh nak cek semua sekali kan. Tapi kalau kita nampak bahawa arwah pun tak banyak duit, kita faham memang harta tu tak cukup. Bukan tak cukup apa, harta tu memang melebihi 1/3. Tapi harta dia banyak, 50,000 tu saya rasa cukup. Situ pun kita ambil kira juga sepatutnya. Tapi bagi saya wakaf ni tanya jangan terlalu detail sangat je. Betul kena detail, tapi kita cuma tanya dia bersetuju tak 50,000 ni, dan ada tak adik-beradik yang lain, ataupun bukan dia buat wasiat. Kalau dia buat wasiat kena hati-hati. Macam tuan cakap ni, dia buat wasiat. Arwah dia buat wasiat. Kadang-kadang kita pun tak tahu arwah tu betul ke buat wasiat atau tidak. Kan? Kadang-kadang dia main cakap je. Kalau ada dokumen lain cerita. Dia dokumen dia tulis situ, saya berwasiat untuk mewakafkan, tu lain cerita. Dan kita kena tengok juga harta-harta yang lain. Kalau dia kata nak wasiat 50,000, kita kena tengok harta yang lain. Campur semua sekali, rumah, campur semua harta-harta semua, mungkin ada dalam 300,000. Maka 50,000 itu adalah dibenarkan. Kena faham. Sebab itu lebih baik buat apa daripada wasiat? Lebih baik buat hibah. Harta yang hibah tu boleh buat wakaf lebih daripada wasiat. Katakanlah dalam hibah tu dia ada tulis
saya nak menghibahkan 50,000 untuk pembinaan masjid. Itu no limit, tak ada limit, dibenarkan. Itu kebaikan hibah. Hibah banyak dalil dalam Al-Quran berkenaan hibah. Wasiat kena faham 1/3 saja. Dia bukan boleh buat lebih. Kita tak faham, kita pakat semua buat wasiat, nak bagi harta semua wasiat. Kita tak faham. Kalau kita belajar, so kita faham bahawa nak buat wakaf pun kena juga 1/3 daripada wasiat. Kecuali kalau dia nak buat wakaf tu, maksudnya dia telah menghibahkan harta tu, itu lain cerita lah. Itu memang sure dibenarkan. Ya. Berkaitan dengan hibah, adakah berlaku semasa hidup saja, adakah kematian dia nanti berlaku juga hibah? Okey. Hibah hari tu saya ada beritahu kan, ada jenis-jenis hibah. Kalau dia buat hibah secara mutlak, semasa hidup arwah beritahu, kena faham tak pengucapan hari tu, kita ada belajar sedikit kan. Dia beritahu anak dia, Man, ayah nak bagi 50,000 ni, ayah nak buat wakaf, sekarang kau buat lah. Sekarang kau pergi jumpa imam tu, kau beritahu ayah nak buat wakaf 50,000. Maka itu telah berlaku masa dia hidup. Itu pun dipanggil hibah semasa hidup. So imam tu terima, okey, terima kasih encik buat ini. Selalunya diorang tak akan receipt apa semualah, takut berlaku perkara yang tak elok. Sekarang ni semua kena proof tuan-tuan. Sebab tu apa sekalipun kena ada receipt penerimaan. Selalunya dia akan ambil nama apa semua untuk wakaf. So ini tak ada masalah. Itu dipanggil hibah juga. Itu hibah mutlak. Tetapi soalannya, adakah pembahagian hibah ini berlaku selepas kematian? Pun boleh. Dia panggil hibah apa? Kalau ingat lagi? Ingat? Ni nak kena bawa satu rotan baru boleh ingat. Puan ingat tak apa hibah yang saya cerita hari tu? Kalau puan ada, Muslimah, ingat ke tak? Tak ada jawab tu, memang tak, terlupa lah. Siapa? Ingat tak? Kalau begini, saya kena ceramah sebulan 3 kali. Gurau tuan kursi gurau je. Alah kita gurau-gurau je. Hibah rukbah kan, gitu saya beritahu. Hibah rukbah. Kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia ni kebanyakan buat hibah rukbah. Hibah bersyarat dipanggil. Dan hibah ini dia memberi kebaikan kepada pemberi hibah. Maksudnya begini, katalah soalan tuan tadi, okey Man, nanti dalam dokumen, kalau orang ni orang pandai lah, dalam dokumen hibah tu pun boleh buat wakaf, boleh. Dan dokumen hibah tu dia beritahu, okey Man, ayah nak buat 50,000 ni, ayah nak buat wakaf sedekah. Dia tulis itu 50,000 ini, dan selepas ayah meninggal, maka itu adalah hibah rukbah. Selepas ayah meninggal, maka kau bagikanlah 50,000 ni pada wakaf. Dia ada dalam klaus tu. Jadi ini pun sah, boleh, tak ada masalah. Dia ada dua, hibah mutlak, bagi terus pun boleh masa hidup, ataupun dia ada syarat. Beritahu, dia kata, Man, nanti rumah ni nanti ayah memang nak bagi engkau, ayah nak hibah pada engkau, tetapi secara hibah rukbah, bukan wasiat. Bukan dia cakap begini, rumah ni nanti lepas ayah meninggal engkau ambil lah. Itu adalah wasiat. Itu wasiat. Kalau hibah ni dia kata, Man, ayah nak bagi rumah ni lah, kau ambil lah. Ataupun ayah dia tahu hibah rukbah, ayah nak buat hibah rukbah dekat engkau lah. Maksudnya rumah ni nanti memang ayah bagi engkau, tetapi syarat dalam perjanjian itu selepas ayah meninggal baru dipindah milikkan kepada engkau. Ini hibah rukbah, dibenarkan. Ya. Kena. Itu dah sentuh. Saksi tu wajib kena ada. Kalau saya yang buat, saya lah saksi. Kalau ada 20 page, 20 tu lah saya punya saksi. Bukan 20 page yang ada yang selepas kelas-kelas tu, saya sebagai saksi utama lah. Kalau apa ni, kalau anak dia lebih daripada seorang, dihibahkan seorang saja, tapi surat menyurat tak siap lagi, dah meninggal ayah dia, nanti dia dekat beradik dari macam mana? Itu sebabnya buat seberapa cepat.
buat seberapa cepat. Itu Ha. cakap buat seberapa Mm-mm. cepat. Mm-mm. Ini tak sempat dan meninggal. Macam mana jadi? Tak boleh, tak sah. Tak sah. Tak sah. Ha. Katakanlah sah, katakanlah dia buat begini. Banyak juga saya terima hibah begini. Dia kata, "Ustaz, hari tu ada seorang makcik, saya ada cerita gitu ke tidak? Seorang makcik ni dia beritahu begini. Katakan dia dibuat macam tuan cakap tadi kan, dia memang nak bagi, tetapi tak sempat. Benda ni tidak berlaku. Tetapi andainya pakcik ni, suami ni dia beritahu pada anak dia, kata, Alung, kereta ayah ni engkau ambil lah, besok kau tukar nama, ayah bagi kau terus. Maka hibah tu berlaku tak? Walaupun tak ada dokumen, maka berlaku, sah. Tetapi isu dia situ, macam tuan cakap ni tadi, isu dia adik-beradik bersetuju tak? Itu isu dia kan? Kita tahu, kita belajar, mungkin kita belajar. Adakah diorang nak mempercayai apa yang kita cakap? Adakah diorang ni kata, Abang Long membongak, bila masa ayah beritahu, sebelum ni tak pernah cerita pun benda ni. Ini isu dia. Daripada sudut Islam memang sah. Tetapi kita nak yang mana satu? Kita nak ambil rumah, tetapi kita putus hubungan dengan 10 orang adik-beradik, ataupun kita membenarkan rumah kereta tu bagi pada adik-beradik. Mana kita nak? Bebek kita serah saja kereta tu agar perhubungan adik-beradik tu bersatu. Tetapi kalau daripada sudut Islam, benda tu dah sah. Tetapi kita nak jaga ikatan kasih sayang adik-beradik kita. Saya kata tuan pilih dua. Kalau tanya, kalau ustaz punya pandangan macam mana? Kalau bagi saya, lebih baiklah keluarkan aja kereta tu, tuan tak payah ambil. Sebab apa? Tanya adik-beradik dulu. Tanya adik-beradik. Kadang-kadang adik-beradik ni okey. Beritahu adik, macam ada kes hari tu, dia kata, dia cakap macam ni lah. Lepas tu saya suruh diorang macam ni lah, korang berbincang balik. Lepas tu tuan ceritakan daripada A sampai Z, cerita dengan penuh perasaan. Hari tu ayah beritahu, dia memang dia ada sebut kereta ni nak bagi pada saya, nak bagi pada Abang Long. Kalau adik-beradik ini setuju dengan apa yang dia cakap pada abang ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi isu dia, kalau adik-beradik yang lain tu kan membangkang, lebih-lebih lagi kereta Genevieve Fire Alphard, tuan-tuan rasa dia nak lepas kan? Mati duduk semula pun tak akan. Ini isu dia. Sebab itu kalau dah meninggal, itu kita tak boleh buat apa. Itu Allah Ta'ala punya kerja. Dekat Bandatul Razak saya cerita satu, sepasang suami isteri pun sama macam tuan cakap tu. Dia nak buat hibah, tetapi tak sempat nak buat. Dia tak ada cakap apa pun. Dia cuma cakap dengan saya, Ustaz, saya nak buat hibah. Saya tanya tuan, adakah hibah itu berlaku? Berlaku ke tak? Tidak berlaku. Hari tu kita dah belajar apa rukun hibah. Jawab. Apa yang rukun yang pertama? Jawablah. Lain kali tak panggil lagi ustaz ni, banyak cekadak tanya orang. Bukan 3 kali sebulan, setahun sekali pun panggil. Kan? Okey, tak apalah, kita tak apa, kita bagi saya, kita ni santai-santai lah. Bukan saya tanya tuan-tuan, saya marah tuan, tidak. Kita secara santai. Tak tahu jawab pun saya juga yang jawab, tak apa. Okey, yang pertama rukun hibah. Sebab itulah seelok-eloknya dalam kuliah ni, orang yang paling baik kata Imam Ghazali tak salah, mereka ini apabila didengar mereka tulis. Tapi kita ni, zaman-zaman kita ni tuan, kita ni orang kata DNA tidak berlaku lagi di kepala kita kan. Kita ni cakap je, tapi alhamdulillah lah, cakap-cakap pun dapat satu pun jadilah. Betul tak tuan? Tak payahlah nak fikir-fikir nak ambil. Sebab tu saya, kalau ikutkan saya suruh je beli buku ni pada tuan. Tak payahlah nak duduk nak ambil note pun tak ada, nak baca buku ni bersidai dekat situ berapa lama kan. Jadi tak apa, kita santai-santai, dapat 1-2 pun alhamdulillah. Kalau tak tahu, WhatsApp saya.
Kan? Okey, yang pertama apa? Ini kita nak link dengan yang pengucapan yang tadi kan, yang berlaku pada Balong ni tadi. Contohnya, katakanlah dia bagi okey, Balong kata arwah ni dia cakap, bukan yang saya cakap pada Tun Razak tadi kan, dia cakap pada saya, Ustaz, saya nak buat hibah. Saya tanya tuan, adakah hibah itu berlaku atau tidak? Okey, kita refer pada rukun hibah. Yang pertama adalah pemberi. Pemberi jatuh tak? Pemberi jatuh. Ada. Okey, bagus. Yang kedua, penerima. Penerima ada ke tak? Tak ada. Tak sah lah. Penerima bukan saya. Hibah tak boleh berlaku kepada saya. Hibah berlaku pada orang tu. Orang tu sendiri. Dia nak bagi bukan dia bagi pada saya. Dia kata, Ustaz, saya cadang saya nak bagikan harta saya pada isteri saya. Dia kata isteri, bukan pada saya. Kalau dia bagi pada saya sebut penerima, rumah tu akan jadi milik saya. Tapi tak sangguplah saya membenarkan kan. Tapi kalau dia kata, Ustaz, rumah ni saya nak bagi pada Ustaz, saya kata ya, jatuh hibah. Betul, tuan cakap betul. Tetapi dia cakap, Ustaz, saya nak bagi pada isteri sebab saya tak ada anak. Tuan tahu kan, kalau kita tak ada anak, adik-beradik dia ada 8 orang. Dia kata dia nak bagi pada isteri dia, ada harta-harta saya nak bagi isteri, tetapi tak sempat. Dia nak bagi pada isteri. So, adakah hibah tu berlaku? Syarat yang kedua, tak ada penerima. Maksudnya hibah itu tidak berlaku. Niat saja tak cukup. Dia mesti ada lafaz, ada sirah ada. Harta tu kena ada. Harta tu memang ada lah. Sirah tidak berlaku. Ijab dan kabul tidak berlaku. Kalau saya sebagai penerima, hibah tu berlaku. Kalau dia kata, Ustaz, saya nak bagi Ustaz ni kereta Lamborghini tu, sebelum saya bagilah pada Ustaz. Angguk cepat. Saya angguk lah. Terima kasih tuan. Terus saja. Pagi tu juga saya buatkan dokumen untuk dia. Tuan sign, saya pun sign. Terus dapat. Gurau je lah kan. Tapi betul tak? Betul. Hibah tu berlaku. Betul. Saksi mungkinlah ada orang lain kat situ. Tak boleh lah sebenarnya, tak boleh. Betul juga. Saksi kena ada. Saksi semua orang boleh buat sebenarnya. Saksi ni memang dia ada dalam dokumen yang hibah tu memang ada saksi. Kalau saya saksilah. Tetapi saksi orang nak tipu pun boleh tuan. Saksi apalah sangat. Cuma yang penting peguam syar'i dekat itu. Dia ada satu, orang kata mas dokumen tu mesti ada peguam. Dokumen hibah. Apa jadi dengan pembagian atau pustaka ni bagi yang curang? Adakah Bagi yang buat yang curang lah. Okay. Adik ni kadang dia tamak. Jadi apa jadi kat yang tamak ni? Adakah kita yang lain ni nampak akibat dia di dunia ni atau di akhirat saja? Okey. Bagus soalan ni. Sebenarnya ada banyak kes sebelum dia meninggal Allah tunjuk. Tuan pernah dengar tak ada satu ustaz? Cerita ni lama dah. Ada satu ustaz, dia berceramah. Ceramah ni memang hebat satu hari. Satu hari tuan dia macam bermimpi. Kisah ni betul, tapi saya tak ingat dah bila. Dia ada benda dia mengajar sana sini. Bukan saya nak blame ustaz dia. Ni jadi pengajaran buat kita. Dia mengajar sini, tiba hati dia macam tak tenang suatu hari tu. Dia tak tenang. Tiba-tiba dia bermimpi. Rupa-rupanya pada masa pembahagian harta pusaka arwah ayah dia. Arwah ayah dia dah bagi satu tanah. Tetapi sebenarnya ada satu lebih kurang suku pun tak sampai, dia telah masuk kawasan tanah tu kepada tanah orang lain. Faham tak? Maksudnya tanah tu sikit dia telah ambil orang lain punya hak. Tuan-tuan, ini akibat dia. Dia pergi balik dekat orang tu, sehingga dia kata, tuan kalau nak bayar saya bayar. Lepas itu baru okey. Itu Allah nak tunjukkan di dunia. Banyak tuan. Kadang-kadang tu yang baru saya dengar tu dia punya kubur tu macam itu masa diorang nak kebumikan kubur tu, dia macam ada sesuatu lah saya tak nak cerita. Banyak berlaku. Kadang-kadang kita bawa kereta katakan kita bawa kereta kemalangan. Cek. Ini saya tak nak cerita detail lah. Cek tengok kereta yang dia dapat tu daripada duit KWSP, penama adalah suami.
Dan dia ingatkan, bukan suami ni aja, ramai orang Islam begitu. Bila penama atas nama dia dapat keluar 300,000 milik arwah isteri dia, dia pergi beli kereta Alphard. Sebelum dia itu pap meninggal. Keberkatan tu dia makan duit yang haram. Duit anak yatim tuan. Duit anak dia. Duit apa tu mertua dia. Ya men. Benda inilah kita cakap. Memang ada. Sebelum dia meninggal Allah dah tunjuk. Kalau dah meninggal tu kita tak boleh nak buat apalah. Itu antara dia dengan Allah. Dia jawab sendirilah. Memang itu kesalahan yang dia buat. Sebab itu makan duit haram dalam harta pusaka ni memang satu benda yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, banyak hadis yang man zalama qaida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Barang siapa yang makan walaupun sejengkal, Nabi tunjuk walaupun sejengkal, maka dia akan diletakkan, dirantaikan leher dia 7 petala bumi punya berat. Yang main-main. Ya. Bagaimana dengan hukum adat? Apa dia? Dengan tanah adat. Okey. Sebab Negeri Sembilan ada tanah adat tau. Okey. Dia pusaka satu anak perempuan saja. Okey. Tanah tu tak ada di apa orang lelaki. Ini macam mana dalam tanah Islam? Saya dah cerita itu kan rasanya. Tak, saya tak hadir macam Tak apa. Saya bukan tanya hadir tak hadir. Saya kata saya pernah cerita kan. Semua diam je dia. Saya nak tanya, pernah cerita tak? Tak ada? Puan kata tak ada, maksudnya betul lah tu. Tapi saya pernah cerita. Okey, tak bagus soalan ni. Tak apa, kita belajar lagi, tak apa. Okey. Tanah adat ni ramai pertikaikan dalam masyarakat Islam kita ni, ramai yang pertikaikan. Saya sentuh 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tanah adat ini pembahagian yang dibuat oleh harta pusaka orang yang tanah adat ni, orang Nogori lah. Dekat sini tak semua orang negeri kan. Ada. Kalau ada jangan marah saya lah. Ini pendapat yang saya belajar dan saya ambil. Tak kira lah tuan orang negeri ke atau tidak negeri ke, semua ni kena faham. Pendapat yang pertama mengatakan tanah adat tidak mengikut syariat Islam. Itu yang pertama. Saya belum huraikan. Ini saya beritahu pendapat mereka. Okey. Yang kedua, ada pendapat mengatakan tanah adat mengikut syariat Islam. So mana satu tuan rasa? Okey. Tak boleh jawab Okey, saya ulas lah. Sebenarnya tuan-tuan tahu tak tanah Felda? Faham tak tanah Felda? Tanah Felda ni macam tanah biasa ke? Tahu tak tanah Felda? Ini kena buat ceramah ni setahun 20 kali ni. Okay, tak apalah. Lain kali lah saya cerita. Bukan saya marah, tidak. Saya pun bukan pandai sangat. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu tanah Felda. Isu sekarang ni ada 3 macam tuan cakap. Tanah adat, tanah Felda, lagi satu tanah kampung baru. 3 tanah ni memang ada masalah. Nak terang satu-satu? Tak payahlah, lain kali ya. Saya terangkan tanah adat dulu. Okey, tanah adat ni ada 2 pendapat. Dia begini. Kalau tuan tanya saya lah. Okey, tanah adat ni dia begini. Tanah adat ni macam tanah Felda. Tuan tahu tak tanah Felda punya peraturan dia, klaus dia? Tanah Felda bukan macam tanah biasa. Tuan boleh ambil, boleh jual bilik, boleh beli ikut sesedap rasa. Tanah Felda bila kematian katakanlah ada 10 waris. Tuan-tuan kena faham. Sedikit lah. Saya nak cerita detail nanti lain lah, bab lain lah nanti. Sebab tanah Felda ni dia banyak, dia punya klaus-klaus. Dia panggil tanah Felda ni dia panggil apa? GSA. Dia tertaluk pada undang-undang dia panggil. Apa maksud GSA tu? Dia punya geran berkelompok. Kenapa dia buat berkelompok? Apa tujuan utama kerajaan buat ataupun masyarakat kita ni buat? Tujuannya untuk menjaga tanah tu daripada bangsa lain, orang Islam, orang bukan Islam. Itu tujuan Felda. Sebab itu Felda mana ada bangsa asing ada.
Kecuali kalau ada orang kita yang telah belikan kepada ni pun tak boleh sebenarnya. Sebab itu dalam tertaluk pada undang-undang GSA tu, orang bukan Islam tidak boleh ke atas tanah felda. Hanya bumi putera saja, dan dia tertaluk pada beberapa enggak. Kalau bujang boleh tak minta tanah felda? Tak boleh. Syarat dia kena kahwin. Ini dipanggil GSA. Orang tanya, Ustaz macam mana berkenaan dengan ini? Saya terang tanah felda sikit supaya dia ada link dengan tanah adat tadi. Okey. Tanah felda ni bila kematian, katakanlah ada 10 waris. So diorang ni nak masukkan 10. Ada kes lagi tu, suami meninggal, dia ada 10 waris daripada isteri dan anak-anak. Diorang nak masukkan semua nama-nama anak ni pada tanah felda. Apa felda cakap? Dia jumpa pegawai tu cakap apa? Tuan tahu tak, tanah felda hanya 2 orang saja boleh taruh dalam geran tu. 2 orang saja. Bukan tanah biasa rumah kita nak taruh 10 orang pun tak apa. Tetapi mereka ni cuma 2 orang saja yang layak untuk mewarisi rumah tu. Adakah mereka ni tidak ikut faraid? Adakah dia tidak mengikut hukum syariat Islam? Tak. Sebab itu tertaluk pada undang-undang pada tanah tu. Maka ini sah. Samalah macam tanah adat. Tuan-tuan tahu tak tanah adat? Tanah adat ni, mereka ni zaman datuk nenek mereka tu dulu, diorang ada satu ikatan dipanggil macam GSA. Felda, masa felda mula-mula ditubuhkan, mereka ni lebih kurang macam itu. Diorang punya perjanjian ni di mana dia tertakluk kepada satu bentuk dipanggil suku lembaga diorang tu. Banyak cerita dia sebenarnya. Dia tertakluk pada satu, bukan tanah tu bukan milik keluarga tu aja. Dia tertakluk pada undang-undang keluarga. Ini dibenarkan sehinggakan Mufti Negeri Sembilan membenarkan ini dan menganggap ini adalah sah, mengikut syariat Islam. Dia sama lebih kurang tanah felda tadi. Mengapa tanah felda boleh, tanah adat tak boleh? Sedangkan tanah adat lagi pula, dia orang ada perjanjian, dia orang ada sign, mufti sign mengatakan benda ni adalah mengikut syariat Islam. Tanah tu tidak boleh dibagikan simply bagi anak lelaki, tak boleh. Sebab mereka ni telah ada peruntukan tu untuk tanah tu. Kalau tuan-tuan rasa nak bagi pada anak perempuan, tuan pergi ke tanah adat, beli tanah adat satu. Sebab mereka ni ada diorang punya undang-undang diorang sendiri, dan ini adalah sah. Jangan kita kata apalah orang Negeri Sembilan ni semua nak bagi pada perempuan. Tidak, diorang nak menjaga tanah tu daripada pemilikan orang luar. Kalau harta lain Ustaz, harta lain tak ada masalah. Kalau kita fikir tanah adat tu harta lain tak ada masalah. Kalau nak ikut kan pun boleh, tak nak ikut pun tertakluk pada perjanjian tu. Bukan perjanjian, tertakluk pada waris-waris. Sebab mereka ini cuma tanah saja. Harta yang lain tu terpulang pada waris-waris. Ustaz, adakah hukum Islam tidak sempurna sebab dibuat adat-adat? Tak. Sebab kenapa kita tak tanya felda kenapa jadi macam tu? Itu yang kita nak. Sebenarnya sebab dia tertakluk pada undang-undang tanah tu. Undang-undang ni buat pun atas persetujuan diorang. Sebab itu macam felda, rumah itu tertakluk pada diorang punya, bukan kita punya milik penuh, tidak. Kecuali kalau macam pemilikan penuh tu kita punya sendiri, tak ada terikat mana-mana. Tetapi tanah adat ni mereka telah diberitahu daripada dulu lagi bahawa tanah itu terikat. Sama ada kau nak duduk atau tidak, ini dia perjanjiannya. Sebelum kita duduk situ. Cuba tanya orang Negeri Sembilan. Sebelum diorang duduk situ, diorang tahu ini adalah tanah adat. Diorang takkan tahu ini main duduk tak. Sebelum diorang duduk tu, diorang dah ada perjanjian. Kau setuju tak perjanjian mengatakan bila kau meninggal, benda ni tidak boleh pergi mana tanah ni? Dia ada perjanjian dia. Sebab itu perjanjian ni dia katakan sah, tak ada masalah. Dia tidak boleh, dia sebab tanah tu bukan hak milik penuh dia orang. Bukan. Dia ada cerita, dia ada lembaga, dia ada ketua luar dia. Dia panggil tanah Aceh, tanah besar, tanah Minangkabau. Dia punya luar-luar tu. Begitu sekali. Begitu. Maksudnya diorang telah daripada mula, bukan buat baru ni. Okey, engkau tak tanah adat ni bersetuju. Diorang kata okey, saya setuju. So mereka setuju, maka tertakluk pada ikatan perjanjian tu. Itu aja yang saya boleh cerita lah. Nak cerita ni lagi panjang, memang panjang lah. Dia sebelum kena buat tu, orang tanya saya, kena buat ke pusaka kecil tak Ustaz?
Kena tak? Kena, tetapi syarat dia kena minta persetujuan daripada ketua undang-undang. Ketua luar dia. Tuan, encik, saya nak buat pusaka ni. Encik boleh sign tak? Dia sign apa semua, barulah tanah tu dia pindah milik kepada pusaka kecil. Prosedur dia lain sikit. Sebab dia tertakluk pada undang-undang dia orang, adat dia orang. Satu lagi. Tuan je tanya orang lain. Boleh tak? Boleh tak? On behalf lah. Okey, boleh. Adakah Islam dulu diorang terima atau dulu diorang buat? Dia sebab masuk campur ni, dia masuk campur pada agama. Mufti Islam, Mufti Negeri Sembilan. Bila mufti masuk campur, mufti ni agama. Jadi bila dia bukan diorang simply menolak hukum agama, tidak. Maksudnya mufti pun ada pada masa perjanjian tu. Faham tak? Pada masa perjanjian tu mufti agama ada bersama. So bila diorang mesyuarat dekat situ, mufti bagi pendapat begini dan dia kata memang mengikut, bukan dia pandai-pandai sendiri, tidak. Dia ada berbincang, dia punya fatwa dia macam mana ni, maka dia membenarkan benda tu, baru diorang sign. Ni apa yang saya dapat tahulah. Bukan diorang simply buat, tak boleh. Kalau simply buat, berdosa hukumnya. Main-main. Ya tuan. Boleh tuan? Boleh? Boleh insya-Allah. Ya tuan. Kalau macam si mati dia ada sebuah rumah, tapi rumah tu dia akan tanah kiran renteng. Ini bukan nama dia, ataupun bukan nama bapak dia, nama nenek moyang. Okey. Okey. Anak-anak dia pun nak buat rumah. Okey. Tuan-tuan pernah jadi macam ni? Tanah orang lain punya nama, rumah orang lain punya nama. Pernah dengar macam ni? Ini lain berlaku yang tuan cerita ni. Okey. Katakanlah rumah tu, rumah yang tuan duduk, tuan ni duduk, tetapi tanah tu orang lain punya. Boleh ke tak? Saya tanya, boleh ke tak? Apa jadi bila kematian? Sama ada kematian tanah tu dan kematian rumah ni. Macam mana? Selalunya beginilah. Selalunya bila tuan tanah tu, selalunya begini. Selalu kata kalau tuan tanah tu memang pemilik asal di situ, tetapi dia telah offer satu biji rumah untuk sedia ke dalam tu. Maksudnya dia telah bina satu biji rumah, dan rumah tu dia bersetuju untuk bagi kepada orang lain. Faham tak? Sama ada waris tu ataupun tidak. Benda ni boleh, tak ada masalah. Kan? Kalau katakanlah okey, rumah tanah tu memang atas nama arwah ayahku, tetapi mengikut perjanjian rumah tu milik orang lain. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Selalunya kalau macam ni, dia tidak boleh ambil semua. Maksudnya tanah dia nak ambil dengan rumah, tak. Tanah lain, rumah lain. Rumah ni atas pemilik, mengikut perjanjian yang diorang buat tu. Rumah ni hak milik orang lain. Katakanlah si pemilik rumah ni meninggal, dia tak akan automatically akan masuk ke dalam tanah tu, tak. Dia lain. Rumah ke dalam tanah dia lain. Kecuali kalau rumah tu dibina, tanah tu dibina atas nama orang tu. Maksudnya katakanlah tanah tu 1 ekar, dalam tu ada 5 biji rumah, dan tanah tu pun dia bagi ikut unit. Dia ada unit-unit dia. Dia panggil pecah geran. Itu lain cerita. Itu memang tanah tu milik tanah orang. Tetapi ada juga di mana tanah tu milik orang lain, tetapi dia bagi keizinan untuk buat rumah, dan rumah tu dia guna pakai, dia letak atas nama si penduduk rumah tu. Dan dia tak boleh bila kematian tu rumah tu dia ambil sekali dengan tanah, tak boleh. Tak. Faham? Tapi selalunya macam dekat kampung, biasanya apa yang ada tanah tu mereka buat rumah untuk orang yang tanah. Tetapi ada juga mereka buat rumah untuk pemilik orang tu, dia dah bagi kebenaran orang tu gunakan. Ada juga. Tapi bila kematian, jangan ambil semua sekali. Maksudnya dia berhak kat atas rumah tu, tak. Rumah tu lain. Rumah tu dia tak boleh ambil. Dia cuma tanah dia tu aja boleh ditukar milik, tapi rumah tak boleh. Rumah tu pada geran di dekat situ. Banyak benda ni terjadi. Kadang-kadang tanah orang lain, rumah orang lain. Tapi boleh, tak ada masalah. Boleh.
Maksudnya dia orang perjanjian, ikut perjanjian dekat situ dulu. Maksudnya dia orang buat rumah ni, tak apalah kau buat rumah, geran tu letak atas nama kau. Boleh, tak ada masalah. Tapi daripada sudut pusaka, kau tak boleh makan dua-dua sekali tu, tak. Kalau geran tu milik orang tu punya, kau tak boleh ambil. Kalau tak ada surat menyurat, Tu lain cerita lah. Kalau tak ada surat menyurat, memang betul tu dia punya. Adik-beradik dia claim, apa perjanjian kau hari tu, tak ada surat apa-apa, kau nak kata kau itu rumah, dia tunjuk geran pun atas nama arwah, maka dia boleh sapu semua sekali. tak salah. Bukan salah dia, tapi ikut perjanjian rumah tu. Sebab geran tu memang nama tanah tu lagi. Dan ada kalau dia dah tukar tu lain cerita. Sebab selalunya mahkamah ni, perundangan, bila pergi ke court, selalu dia akan tengok siapa yang ada dalam geran. Sama juga, ada hari tu ada satu foreigner lah, satu orang bangsa asing lah, dia nak beli rumah. Tetapi bangsa asing tak boleh beli rumah, betul tak, atas guna nama dia, tak boleh. Apa dia buat? Ini benda ni betul jadi. Banyak juga orang Malaysia yang tak tahu benda ni. Dia buat apa? Kahwin tu betul. Itu bab lain lah. Betul lah, Haji cakap kahwin tu betul. Dia dapat warga negara, itu satu betul. Dia memang dia nak beli rumah ni. Banyak tuan-tuan dekat Bandar Tun Razak tu, banyak orang bangsa Bangladesh yang buka kedai, ada semua tu. Dia bukan nama tempatan. Ya, dia ni, tapi cuma pasport orang masih lagi di sana. Lainlah macam orang Indonesia dulu, masa zaman saya sekolah dulu. Ramai saya duduk dekat Kampung Bumi Putra. Tahu tak, dekat Taman Keramat sana tu. Dulu semua orang-orang Indon banyak situ. Sehingga kan sekarang ni diorang dah dapat dah. Bukan penduduk tetap, dapat IC terus. Geng-geng saya dulu. Okey, katakanlah kes macam ni, katakanlah dia tak dapat, dia pasport dia nak apply tak boleh atas nama dia. So apa dia buat selalunya? Dia gunakan atas nama kawan dia. Sebenarnya risiko tak? Risiko. Tetapi tak ada pilihan lain. Apabila kematian pada penama tu, maka milik rumah tu siapa punya? Arwah punya, waris punya. Ini isu dia. Tetapi kalau waris-waris tu faham bukan milik arwah, semua nama aja, dia pulang balik. Kalau dia tak tahu, dia pun makan duit yang haram juga, walaupun nama tu nama arwah, bukan milik dia. Daripada perundangan memang milik dia. Pergi mahkamah, "Oi, ni rumah ni kau memang tak dapat lah. Ni rumah ni arwah punya, kau kena bagi dekat waris." Mahkamah dia tak tengok itu je. Tetapi daripada sudut Islam, rumah itu milik orang Myanmar tadi. Jangan main-main. Walaupun bukan Islam, kita jangan bantai juga rumah tu rumah ayahku, nama ayahku ada. Kita dengan anak-anak kita makan duit haram. Walaupun dia perundangan, dia tengok benda begitu. Sebab perundangan ni dia strict tentang itu. Dia tengok siapa yang dia tak nak. Kalau lain ada hujah-hujah lain tu lain cerita. Tapi dia tengok, tak kira siapa pun, dia akan tengok pertama sekali nama dekat geran. Kita kena tahu. Boleh tuan ada lain soalan? Aku 9 suku dah. Abang Mi tengok dah kerut kepala dah. Okey, boleh puan ada soalan? Kaum perempuan, kaum wanita, sepatutnya yang banyak soalan pasal pusaka ni kaum muslimah. Selalunya kaum muslimah ni banyak isu dia. Sebab apa? Kalau kematian lelaki ni ada pendapatan sendiri. Saya ceramah dekat polis trafik gitu kan. Dia ada 12 unit rumah. Kebanyakan mereka ni isteri tak kerja. Biar saya yang wakilkan kaum itu boleh. Tuan lagi? Saya wakilkan satu lah. Boleh Boleh Tuan Pengerusi. Jangan marah saya kan. Sekarang saya kata tanpa bersimilan suku, lain kali tak jemput lagi lah. Okey, boleh. Pertama, dia hadis pencarian hanya satu bini. Okey. Kahwin lagi, suami dia seorang lagi. Adakah harta yang pencarian tadi jadi apa juga? Jadi hak bersama juga? Okey, dia sekarang ni ada 2 bini lah. Ada jadi 2 bini. Okey. Pertama katalah harta dia ada satu rumah, ada kereta, lepas tu kahwin dia lagi. Adakah bini baru jadi berhak juga atas harta yang bersama dengan bini pertama? Okey, ini bab poligami. Tu cakap, saya tak cakap ini sangat disukai oleh kaum lelaki. Kan? Tapi perempuan nak tahu. Bukan perempuan nak tahu, tuan nak tahu. Gurau. Tak apa saya jawab. Bagus, soalan ni pun bagus. Saya ada beritahu sekejap hari tu,
sebab pembahagian saya tak cerita lagi berapa isteri. Ada sedikit lagi tu saya beritahu kan. Kalau satu orang perempuan kita kahwin, dia dapat berapa? Ingat lagi? Bagus. Nasib baik ada suara. Kalau tidak saya angkat kaki lah. 1/8 betul. 1/8 ni kalau suami ada anak. Kalau tak ada anak, fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Kalau dia tidak ada anak, dia dapat 1/4. Kalau ada anak, dia dapat 1/8. Okey. Soalan tuan tadi, selalunya suami-suami ni bila dia akan kahwin dua? Siapa yang kahwin dua, tanya dia. Ada orang kahwin dua ni? Abang Mi kahwin 3 kan? Abang Mi macam harta. Gurau yang Abang Mi. Okey, tanyalah. Ini daripada bukan daripada pengalaman. Saya pun tak ada pengalaman kan. Orang kata nak bini, Ustaz boleh Ustaz, bini 2, bini 3. Saya cakap yang pertama ni pun berjoget kan. Ini kau nak tambah lagi 2, 3. Saya rasa bukan berjoget lagi, dah rentak rock dah saya cakap kan. Okey, selalunya bini kedua ni bila dia akan kahwin yang kali kedua? Bila? Biasanya dia akan ambil masa 3 ke 4 tahun. Betul tak? Betul tak? Selalunya saya cerita selalu. Tapi ada juga baru setahun dia dah ini, tapi jarang-jarang lah. Piramli cakap jarang-jarang. Selalunya bini pertama, selalunya dia akan kahwin kedua bila ambil masa tempoh yang lama sikit. Paling tidak pun 3 ke 4 tahun. Macam ada pengalaman je kan Ustaz ni. Tak, itu daripada experience lah. Maksudnya pengalaman yang orang yang kahwin lebih. Selalunya dia akan ambil tempoh 3 ke 4 tahun. Tiba-tiba satu ketika ada perempuan gedik-gedik, bukan puan lah, puan sini semua bagus, tengok gedik-gedik, kelip-kelip mata, sangkut, kahwin kali kedua. Okey, katakanlah kahwin 5 tahun dengan isteri yang pertama. Kahwin 5 tahun pada isteri pertama. Pada masa itulah berdua lah, susah, motor rosak, tolak sama-sama, nak buat deposit rumah, bayar sama-sama, isteri pun support juga, susah sama, senang pun sama. Itulah pengorbanan isteri pertama. So isteri pertama tak dapat tidak, dia ada boleh tuntut harta sepencarian. Betul tak? Harta sepencarian belum masuk lagi. Tak apalah, nanti satu bab nanti saya akan cerita detail. Harta pencarian pun penting sangat. Ada satu bab nanti saya lain kali saya ceritakan seberingkas. So harta sepencarian ni, isteri pertama by hook by crook dia boleh minta. Semasa tempoh 5 tahun tu dia ada dah sebenarnya, dia ada sumbangan secara langsung, sumbangan tidak secara langsung. Nantilah saya akan ajar detail. Ini saya laju-lajukan sikit. Okey. Isteri pertama dia boleh minta. Katakanlah isteri kedua dia kahwin pula selepas 5 tahun, ada isteri yang kedua. Isteri yang pertama pasti daripada 5 tahun ni banyak sumbangan dia, betul tak? Sebab tu selalunya suami yang dia faham, dia akan tengok pada isteri yang pertama walaupun dia kahwin 4. Tetapi selalunya suami yang banyak isterinya, dia tengok tak isteri pertama? Dia akan tengok isteri yang muda, yang keempat. Itu silap dia lah. Sepatutnya kita kena tengok isteri yang pertama, dan isteri pertama tu boleh tuntut harta semencarian sebab dia ada sumbangan 5 tahun bersama isteri, susah senang. Sebab itu salah satu daripada 10 golongan faraid nanti 10 golongan hibah nanti saya pun belum cerita lagi lain kali lah juga. 10 golongan yang perlukan faraid, perlukan hibah, salah satunya adalah orang yang berpoligami. Tuan tanya saya, bini kedua boleh tuntut harta semencarian tak? Boleh ke tak? Kalau baru tak sampai 6 bulan, baru 3 bulan boleh tuntut? Boleh ke tak? Saya rasa tak payahlah. Memang taklah. 3 bulan apa sumbangan dia sangat. Katakanlah telah lebih 5 tahun atau 6 tahun bersama dengan suami.
Sama-sama isteri pertama, isteri keenam. Pertama, isteri keenam, astagfirullah. Isteri pertama dengan isteri kedua, isteri pertama tu dah sentuhlah 6 campur 5, dah 11 tahun. Isteri kedua dah 6 tahun. Boleh tak isteri kedua menuntut setelah tempoh masa tu? Boleh. Boleh juga tuntut. Boleh. Sebab dia tengok pada 6 tahun sumbangan itu, walaupun isteri yang kedua ni tidak menyumbang kepada, dia panggil secara langsung. Secara langsung ni bagaimana? Dia bayar rumah, dia bayar duk kereta, sewa api, bayar astro dan sebagainya. Katakanlah dia tak apa pun sumbangan tak ada, tetapi apa sumbangannya di situ? Dia juga ada membela anak dia, bagi anak makan, bagi minum, suami, tempat tidur, basuh baju, pergi sekolah dihantar dan sebagainya. Itu juga sumbangan pada isteri kedua dan dia juga boleh tuntut. Tetapi siapa yang menentukan sama ada dia dapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/3? Siapa yang tentukan? Siapa? Betul. Abang Mi cakap hakim. Hakim saja yang akan menentukan sama ada dia ni dapat banyak ni berdasarkan kepada maklumat tadi. Tetapi walaupun isteri ini tidak bagi sumbangan 1 sen pun, tetapi sumbangan tidak langsung itu pun dia berhak dapat. Walaupun dia suri rumah sepenuh masa. Sebab tuan tahu tak, suri rumah punya sumbangan lebih banyak. Banyak tuan-tuan. Kalau saya cerita detail nanti sampai pukul 12 kan tak habis lagi. So nak dengar tak? Nak dengar ke tak? Tak payah dah ngiling kepala, tak payahlah, lain kali lah. Lain kali bab lain saya ceritakan apakah sebenarnya harta pencarian. So hari ni tak boleh lah kalau saya ceritakan sampai pukul 12 kan. Kang orang baling ini kan dekat saya kan. Boleh lain kali lah, satu bab lain saya terangkan harta pencarian. Banyak benda yang kita kena tahulah, insya-Allah. Tak pergi sikit-sikit, tak apa, sikit-sikit. Boleh tuan, serba sedikit. Maksudnya boleh, dia nak minta boleh, tak ada masalah. Sebab dia pun ada hak. Tapi biarlah tempoh tu lama sikit. Jangan baru kahwin 2 bulan kau nak tutup pencarian, apa kejadahnya. Kan? Tak baloi pun hakim kata, kau ni apa hal nak minta baru 2 bulan, kau buat apa? Kau tak pun sumbangan 2 bulan. Tak apalah, aku bagi kau dalam 1000 tu habis, boleh? 1000 lah bagi kau. Hakim pun pening kepala. Biarlah tempoh tu masa lama sikit, 5 tahun ke 6 tahun tak ada masalah, boleh minta. Sebab sedikit. Saya rasa cukup lah. Kang saya kena baling slipper kan. Tuan lagi. InsyaAllah boleh tuan gurau-gurau saya minta maaf lah ambil masa tuan-tuan. InsyaAllah lain masa kita berjumpa lagi. Dan saya minta maaf sangat-sangat ambil masa tuan. Dan kata-kata saya mungkin ada menyinggung perasaan, saya minta maaf lah. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. So dengan saya seorang kan. InsyaAllah selepas solat Isyak kita ada solat hajat. Pertama solat hajat kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan Allah gunakan segala urusan. Pertama untuk anak Cik Muhammad Aziz, itu Afia Zahra yang akan menjadi pemerintahan yang besok. Semoga dimaafkan beliau. Yang kedua, kewajiban kita ibu kepada Cik Syafah Saruni, itu ibu sekarang tengah kritikal di hospital Ketua Kuala Ibu Syafah Sebat, itu Tuan Zainal Tahap. Maaf setelah surat Syak itu surat Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.